Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bertemu lagi kita dalam video seterusnya, iaitu video sambungan pada chapter 3, iaitu material. So, jangan lupa sebelum tu saya ingatkan, suka saya ingatkan, so boleh buka YouFuture untuk sign attendance kamu di sini. Dan seterusnya kita fokus pada weekly lesson plan. So, dalam lesson plan kamu di sini menunjukkan bahawa sepatutnya kita sekarang ni pada minggu kelima. Minggu kelima kat sini lah. Kita patut habiskan material by this week. Okay. Dan cuba masuk ke labor. Okay. Tapi jangan risau. Disebabkan oleh kekangan cuti di Pavali, cuti keputeraan dan sebagainya. Dan kekangan lain. So, orang kata kita masih di atas track lagi, insyaAllah. Cuma kita perlu laju sedikit momentum. So, InsyaAllah pada minggu ini kita akan habiskan material dahulu. Sebab apa? Kerana apa? Sebab dalam common test kamu pada 4 hari bulan 12 nanti, yang akan include dalam test 1 kamu adalah Introduction chapter 1. Ini chapter 2, Course Content System, dan Material chapter 3. So, bila test kamu? Pada 4 hari bulan 12, iaitu pada hari Sabtu 2.30 hingga 4.30 petang. So, apa kita nak buat? Kita akan fokus pada ini dahulu. So, common test. So, that's why sebelum ni kita akan melihat saya ada upload soalan-soalan common test. Ada 4 set soalan common test dalam grup WhatsApp kamu. So, boleh buka dan fahamkan dahulu soalan common test macam mana. Sebagai contoh, saya tunjukkan satu common test 2019. Ni dah ada 2 soalan. 2 soalan common test, soalan sebenar common test Oktober 2019. Masa diperuntukkan 1.5 jam. Seperti biasa, sebelum kita belajar, saya dah akan bagi inform kamu. Tengok soalan-soalan yang kamu pakai jawab. Jika nak study untuk common test, fokus pada common test. Jika nak study untuk final exam, fokus final exam. Tapi untuk latihan, boleh buat soalan final exam jika common test kamu dah habis buat. Tapi kalau kata kamu nak fokus pada test, jawab seberapa banyak soalan common test yang kamu boleh. Okay? Sebagai contoh, tak susah. Common test 1, tengok format dia. Sebab bila common test, format dia format berkaitan dengan common test. Tapi bila kata pergi pada final exam, format final exam. So, apa pun bila kamu dah faham format, format untuk soalan, insya-Allah kamu boleh jawab dengan tenang. Apa soalan diberikan pun kamu dah tahu dah. Macam ni soalannya senang. Okay. So, apa pun. So, kita tengok pada soalan satu ni. Define term, classification of cost. Nampak? 3 ways in which cost can be classified. Nampak? Ni by apa? Nature, function, behavior. Ini 4 markah. Lepas tu kena explain, define sikit. Classification of cost tu apa? Kita grupkan cost ikut apa. So, itu dalam buku teks kamu ada kan? So, boleh cari jawapan dia. Okay. Sebelum lepas kamu buat, baru cek jawapan. Betul tak jawapan kamu tu? Macam tu dah cara kamu belajar. What do you understand by term cost unit? Ni cost unit. Okay, hotel, law, firm, petrol station. Apa yang kamu faham? Okay, cost unit tu apa? Hotel, apa cost unit dia? Itu. So, 4 markah juga. Terangkan dulu apa tu cost unit. Lepas tu bagi cost unit satu ni. Cukup dalam 4 markah. Apa So, lepas kamu buat, cuba cek jawapan. Itu cara belajar. So, kena faham. Ni chapter 1. Okay, yang masuk classification of cost. Nature, function, behavior. Lepas tu cost unit. Kena take note. Ini cost by function. Nampak? Asli kan ikut function. Lepas tu ni cost statement. Nampak? So, nak masuk untuk chapter 1 tu masuk semua. Nampak? Okay. So, that's why kena fahamkan. Bila kamu dah faham, kamu dah tahu dah. Ini soalan dia. Okay, aku tahu kamu nak cek jawapan. Itu yang penting. Okay, untuk soalan 2. Soalan 2 berkaitan dengan chapter 3, material. Inilah chapter 3 dia. That's why saya bagi tahu penting untuk fahamkan chapter 3. Sebab apa? Akan diuji di dalam test 1 kamu soalan 2 confirm. Okay. Soalan dia A 4 markah, soalan just in time. Soalan teori. Memang format dia 4 markah teori dulu. Okay, dia suruh kamu identify je 4 advantages. Apa kelebihan dalam purchasing. Lepas tu B ni dia suruh kamu buat EOQ. Ordering cost ni semua ada soalan berkaitan dengan EOQ ataupun EOQ ataupun stock control. Ni dekat bahagian kedua dalam stock level ataupun dalam material. Dan C stock valuation. Betul ke ada first in first out, highest one. Nampak ini highest value of closing stock. Ini
store ledger card. Ini contoh-contoh soalan berkaitan dengan stock valuation. So nampak. So dalam soalan test secara kesimpulannya, 1A-nya bahagian teori. Kamu kena faham. B-nya soalan stock control. Stock control ada apa? Sama ada EOQ ataupun stock level. Ini keluar EOQ, stock level tak keluar. Kalau keluar stock level, EOQ tak keluar. Soalan 3, soalan stock valuation. Stock valuation ada FIFO, LIFO kan, dan sebagainya. Itu kejap lagi. So nampak ada 3 bahagian. Seberapa markah? Pemarkahannya 12 markah di sini. Ini 4, 5, 6, 8, 9. 9 bahagian, 9 markah. 9 markah di sini dan 4 markah di atas. Total berapa? 25, betul tak? 12 tambah 9. 21 tambah 4, 25. Betul, 25. Nampak? So, kamu kena buat analisa dulu. Analisa soalan macam ni. Dah faham format soalan, dah tahu apa soalan yang akan masuk. Baru kamu tengok soalan. Baru kamu cuba study dah. Okay? So, study. Bila study pun sama juga. Nampak tengok pada OBE lesson plan. So, OBE lesson plan. Kita tengok kat sini. Lesson plan nampak material. Nampak sama juga. Start dengan teori. Lepas tu pergi pada stock control. Kedua, lepas tu pergi stock valuation. Ni stock valuation. Nampak Alright, so dah nampak kat situ. Terus masuk. Terus baca buku kamu tu. Ini kitab kamu Alright, so material. So pergi pada soalan ni, baca-bacaan ni. At the end of this chapter, you'll be able to understand, prepare and calculate. Nampak? Lepas habis chapter ni, apa kamu boleh buat ini? So ini syllabus kamu, memang follow syllabus. So ada introduction dan sebagainya kan. So boleh kita lihat pada introduction So ini bahagian teori yang saya maklum sebenarnya. So page 58, 57 ni lebih kepada penerahan syllabus lah. Okay, sehingga stock valuation. Ini stock control, investment control apa. Ini teori. Okay, so dari 3 bahagian. So kamu nampak ada 3 bahagian. Maknanya kamu dah faham lah apa dia punya konsep dan framework dia, outline dia. So sekarang ni kita pergi pada introduction. Dalam introduction ni, apa dimaklumkan di sini sebenarnya lebih kepada pendedahan apa itu material. Material are supplies purchased from outside sources and which are used to manufacture product for sale. Nampak? Senang faham. Material ni bahan-bahan yang kita beli untuk kita gunakan untuk buat sesuatu produk lah, untuk kita buat jualan. Mudah faham kan? Cost accounting method akan classify into direct material and indirect material. So material ni terbahagi kepada 2, iaitu direct material dan indirect material. Okay. Raw material must be available and must be acquired before production can start. Ini logik lah. Okay, sebelum kita nak buat production tu mesti ada material dulu. Kalau kata dah habis production baru ada material, tak ada apa yang kita produce. Okay. Raw material need to be ordered, received, stored, issued and controlled continuously. Dekat sini dah pentingnya. Raw material perlu kita order, perlu kita receive, perlu kita simpan. Issue keluarkan, issue ni kepada mana? Kita issue keluarkan kepada production lah. Dan control continuously. Sebab apa? Nak elakkan daripada kecurian, kehilangan, kerosakan dan sebagainya. Okay, material management is controlling material. Material management maksudnya kita nak control, kawal material kita. This is because in many organizations, material constitute a large part of the total cost of a product and large sum of money are invested in material. Okay, mudah nak faham that's why saya kata penting guna buku ni. Senang nak faham. If material cost can be reduced, profit will increase. Senang logiknya. Bila cost kita dapat kurangkan, profit kita akan meningkat. Itu je. That's why kita perlu jaga cost. That's why penting kita belajar cost accounting, fundamental of cost accounting ni. Okay. Direct material itu apa? So, material kami kisah itu indirect material and direct material. So, dia bagi jelas sebagai direct material. The raw material which can be directly identified to the product. Direct material ni apa-apa bahan-bahan material yang kita boleh detect ataupun directly identify daripada produk. Sebagai contoh, kita buat meja guna kayu. So, kayu tu direct material dia. So, apa lagi kita nampak kat situ kan? So, kayu. And then, orang kata, kalau kita buat kerusi plastik dia kan, kita nampak kerusi plastik tu contoh. Kalau kita buat meja, kayu dia kalau pakai besi kan dan sebagainya. Tapi dia kita direct nampak.
Indirect material pula apa? Needs for completion of product but the consumption with regard to the product is small or complex where it would be not appropriate to treat it as direct material item. Ini dia diperlukan untuk siapkan produk tu, tapi tak berapa banyak gunakan dia ataupun tak berapa nampak, tak berapa signifikan. Sebagai contoh, nak buat meja, kan ada kayu, ada besi, tapi yang tak nampaknya adalah skru, nak cantumkan ada gam. Itu dianggap sebagai indirect material. Material diperlukan untuk siapkan produk tu, tapi consumption penggunaannya tak perlu, tak banyak, kecil je. Dan kompleks, susah kita nak identify. Itu dipanggil indirect material ataupun komponen lah, senang. Okay, material control cycle involve dalam kita nak control material ni, kita ada purchasing, dia misal cycle lah kitaran dia. Kitaran dia pusingan dia macam mana? Start dengan purchase material. Lepas purchase kita terima, lepas terima kita control, investment dan control. Lepas tu kita issue material, keluarkan material kepada production. Lepas tu kita start valuation pricing. Okay. Purchasing of material. Okay, there should be an efficient purchasing procedure because the company will invest large sum of money in purchasing material. Nampak? Document used in purchasing material are material acquisition form. Ini antara dokumen-dokumen yang kita gunakan untuk pembelian material. So, apa yang ada? Material acquisition form, purchase note, purchase order, invoice, good receive note, inspection report. Nampak? Ini soalan ni selalu keluar lah. Apa dokumen-dokumen yang kita gunakan. So, dia bagi tahu jelas pula purchasing procedure dia apa. Starting from, an organization must ensure that material are purchased at right quality. Pada quality yang betul, at right time, pada masa yang betul dan pada harga yang betul. The purchasing department is responsible for the purchasing activities. Okay, sebagai contoh, material acquisition form ataupun note, material acquisition note is a source document that the production department use to request material. Nampak? Kegunaan dia to request material for manufacturing process. Siapa yang prepare? Production manager usually fill out lah. Production manager yang akan prepare. Kan? And lepas tu dia hantar ke pasal apa? Deliver to material storage department. Store department. Daripada production department, dia hantar pada store. Maknanya production ni nak buat barang, nak buat produk, nak jalankan production. Sebelum dia jalan tu, dia check material kalau tak cukup. Siapa dia buat? Dia isi form ni. Material requisition form ataupun notes. MRN ataupun MRF. Okay. Lepas tu, siapa yang prepare? Production manager lah. Manager dekat bahagian production. Dia prepare, dia hantar kepada siapa? Storage department. Tujuan untuk apa? To request material for manufacturing process. Ya, itu tujuan dia. So, benda yang kamu kena faham adalah siapa prepare, who prepare, to whom dokumen dia hantar, dan apa purpose dia. Ini soalan selalu keluar. Final exam, soalan test. Okay. Lepas tu ada purchase requisition form. Tadi material requisition form, siapa boleh? Production manager hantar ke store. Sekarang ni purchase requisition form. Ni allow employee to request the purchase of good or service using a uniform process that provides detail of the purchase for a purchasing agent. Okay. Kita kena tahu tiga benda tadi kan. Siapa prepare, kepada siapa dan untuk apa kan. So itu kejap lagi kita ada dalam satu table. So boleh baca dan fahamkan. Ini so seandainya store tadi, store department dia pergi check dalam store dia, tengok alamat barang tak cukup. Bila barang tak cukup, apa jadi? Kena order lah. Kena order, siapa kena order? Purchasing department. Sekarang ni store tak boleh order. So store kena buat apa? Store kena isi purchase requisition form, hantar kepada purchasing department. So siapa prepare? Store department hantar kepada purchasing department untuk apa? Untuk request for purchase. Barang dah habis. Tapi kita lagi ada detail dia lah kat dalam bawah lagi. Buyer in the head of the purchasing department act on the approve. Ni teori lah. Teori berkaitan dengan dokumen-dokumen berkaitan. Good receive note, good delivery order note. Okay, apa lagi? Invoice, supply invoice. Pasal ada banyak lagi lah. Ni contoh-contoh MRF. Form ni macam mana ni bentuk dia dalam. Sebenarnya so setiap company beza-beza lah. Tapi ini format dia lebih kurang. Okay, purchase requisition form. Tadi ada material requisition form. Ada beza lah kat mana issue ni semua ni berlain. Purchase order ada contoh. Good delivery order, good receive note, inspection report. Ini contoh. Okey, narrative dia ini secara kesimpulannya tadilah. Yang saya akan bagi tahu tadi ni, kamu kena tahu who prepare dokumen tu, to whom, dan purpose. Nampak? So material requisition form.
So apa info yang ada dalam dia, inilah info ni lah, GRN ni kan, info ni ada dalam ni. From department, siapa yang prepare, production department, hantar kepada store. Okay, untuk apa? To request material. Dia nak minta material. So untuk yang ni, lepas tu material bila kata store check, material tak ada. So apa dia buat? Dia buat purchase execution note. Dia request material, request purchasing department untuk beli barang sebab barang tak cukup dekat store. Okay, lepas tu purchase order, siapa prepare? Ni sambungan dia lah. Purchasing dapat jenis ni, buat purchase order untuk apa? Hantar kepada supplier ataupun distributor department untuk order barang-barang yang diperlukan. So bila nak order barang kan, akan ada penghantaran. So bila penghantar, supplier yang hantar, supplier akan prepare good delivery order. So dia hantar kepada delivery department, receiving department, biasanya store lah. Good customer dia hantar untuk apa? Bagi tahu yang barang-barang dia hantar tu dan berapa spek-spek dia dan item-item yang dia hantar lah. So bila dia hantar good delivery order ni, bila dia hantar barang, dia hantar sekali dengan invoice. Okay, so invoice. So invoice ni dia dibawa sekali invoice. So invoice ni purchasing department terima tadi, dia hantar kepada account department. Okay, untuk apa? Request for account untuk bayar lah. Barang dah sampai kan, kena bayar lah kan. So good receive note. Good receive note maknanya receiving department store lah selalunya. Hantar kepada scan. Untuk apa tujuannya, boleh baca dan fahamkan. Inspection note untuk apa? Ini semakan lah. Bila barang sampai, kita semak, cek sama tak dengan apa kualiti dan order, nilai ataupun item yang kita order lah tanpa. So nah, ini kena faham inilah. So senang, mudah, dah ada format dah. Benda ni senang, dah ringkaskan lagi mudah untuk kamu faham lah. Okay, seterusnya receipt and storekeeping. Bila barang dah sampai, okay, cara kita nak simpan. Ini masih kita format untuk store ledger card lah. Ada 3 bahagian: receive, issue dengan balance. Audit ni tambahan lah. Okay, so receipt mana berapa kita terima daripada kita punya supplier. Issue berapa kita keluarkan kepada production. Ini berapa baki tinggal dalam store kita. Okay, ini contoh store ledger card lah. So date bila, tarikh bila, berapa kuantiti, berapa rate per minit, dapat total berapa. Sama juga lah. Okay. Okay, storekeeping. Okay, a store consists of raw material, work in progress and finished good. So dalam store kita ada 3 barang lah. Raw material yang tak ada usit langsung, yang datang daripada supplier. Work in progress yang mana kita dah buat tapi tak siap lagi. Dan finish good yang dah siap. Senang faham 3 kan. So dekat situ penting untuk kita jagalah store. The store is a service department headed by storekeeper who is responsible for proper storage, protection, issue of all different kind of material. The objective of storekeeping, apa tujuan ataupun apa kita punya objektif untuk storekeeping ni? Kenapa kita simpan produk dia elok? Kenapa kita simpan raw material kita elok? Ini contoh maksudnya. Main objektif kita adalah to avoid over or understocking, nak elak daripada store kita tu terlampau banyak barang sampai tak muat, terpaksa sewa tempat lain. Ataupun kita nak elak daripada terkurang sangat barang sampai production tak boleh nak jalan. Itu satu. Yang kedua, to maintain systematic record of material. Memanglah kita bila ada barang banyak, kita nak ada record yang proper lah. To protect store from against privilege, kerosakan, theft, kecurian, fire, deterioration, losses and damages. Ini semua orang kata common sense lah, common sense. Sebenarnya kalau kamu objektif, kenapa kamu jaga barang kamu, contoh kan. Itulah sebab jawapan dia. To minimize storage cost of material, bila kita jaga elok, kuranglah cost dekat material. Maintain idea ni ada banyak sebenarnya. Biasa dalam soalan minta 2 atau 3 saja. Paling banyak pun 4. Tapi at least dalam buku ni bagi banyak untuk kefahaman kamu lah. Okay. Function of storekeeper. Storekeeper ni siapa? Orang yang menjaga store tu lah. Apa fungsi dia? Nampak sampai ke tahap tu. Duty dia apa? Tanggungjawab dia apa ni? Ini tujuan. To receive material. Bila barang sampai, dia kena terima. To maintain proper record. Dia pastikan bila barang sampai, dia record betul-betul dan sebagainya. Make arrangement for proper storage of material and finished good. Stock the material in proper manners. Nampak ini semua duties, function of storekeeper. Nampak kalau ada soalan macam tu, ini jawapannya. Type of store. Okay, dalam storage ni, store ni kita ada 2 jenis store. Centralized, decentralized.
Apa itu centralized, apa itu decentralized. Contoh, centralized storage is that the material required for all department and branches are stored and issued by only one store. Contoh 7-Eleven. 7E 7-Eleven dia ada banyak branch kan, 1000 branch lebih kan dekat satu Malaysia. Sekarang ni apa yang digunakan pakai oleh 7-Eleven adalah dia gunakan centralized. So centralized ni maknanya HQ yang akan store dia dekat HQ. HQ yang akan order barang, HQ akan hantar barang. Okey. HQ yang order barang kat KL contohnya, dia order banyak-banyak sekali order semua. Lepas tu bila branch perlukan, branch masuk dalam sistem, dia akan hantar gunakan lori ke setiap branch masing-masing. Contoh, branch Kedah minta, kita tak cukup barang, dia masuk dalam sistem, so dia akan arrangekan. Dia akan bagi tahu lah 3 atau 4 hari nak order, 3 atau 4 hari awal. So barang akan sampai dalam 4 hari selepas order contoh. So dia akan arrangekan, dan HQ akan hantar ke branch. Okey, maknanya HQ saja, only one store yang akan jaga. So bila one store yang jaga, maknanya contoh kalau kata satu Malaysia punya 7-Eleven ni, okay, HQ yang arrange kan, bermakna sekali pembelian tu dia akan beli dalam kuantiti yang sangat banyak dan akan mendapat diskaun yang lebih. Itu tujuan buat centralized lah, supaya dapat bila order banyak dapat murah kan. Decentralized pula, apa jenis may have many number of store in the company. As each department has its own store. Nampak ni maknanya contoh lain, kalau katakanlah 7E tak pakai centralized, dia guna decentralized, maknanya setiap branch yang 1000 branch di Cawangan tu, dia ada store dia sendiri. Dia order sendiri, dia beli sendiri dan sebagainya. Itu decentralized. Faham ya? Okay. So nak faham lebih jelas, okay, ada advantages and disadvantages, kelebihan centralized dan decentralized, kekurangan centralized, decentralized. Nampak? So boleh baca faham kat sini lah. Ini lebih senang faham lah. So berdasarkan info yang saya terangkan di atas ni, fahamkan kelebihan dan kekurangannya dan kamu boleh faham keseluruhan insya-Allah. Okey. Alright, seterusnya ni baru masuk part teori habis. Kan? So teori, ini pun teori juga sebenarnya, tapi berkaitan dengan stok kan. Okey. So mana just in time tadi. Okey. Okey, stock investment tadi kan. So ada perbezaan lah tradisional dengan ini. Okey, kita teruskan. Di bawah ni Okey, stock investment. Okey. Stock investment control ni saya bagi maklum dulu ni, kita akan belajar dua bahagian, iaitu stock level dan satu lagi EOQ. EOQ pun ada 3 sebenarnya Satu ada EOQ by formula. Kita akan belajar lagi, ada by tabulation, table, dan by graph. So kalau kamu dah faham 3-3 ni, maknanya kamu dah habis lah bahagian 2 ni. Okay. So overall objective of inventory control are to minimize in total the total cost associated with stock. Nampak? Kenapa kita jaga inventory ni? Sebab kita nak minimalkan cost berkaitan dengan material lah, stock. For example, carrying cost stock. Kita nak order barang, kita ada penyimpanan barang kan. So ini kita nak kurangkan penyimpanan. So antara contoh-contoh cost berkaitan dengan carrying cost adalah sewaan, lighting, air condition untuk simpan barang. To avoid problem of overstocking and understocking, sebab apa kita kontrol nak elak daripada stok terlebih dan stok terkurang. Dua-dua akan melibatkan kos. Kalau terlebih, terpaksa sewa tempat lain tambahan. Kalau terkurang, production akan stop. Senang faham. Objective of material control system. Kenapa kita perlu ada material control system yang baik? To ensure bla 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 bla. So fahamkan. Banyak ni nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So order point. Bila kita nak order. Minimum level of inventory should be determined for each type of raw material. An inventory record should indicate how much of each type is on hand. And order point is the point. Ini maksud order point. Which an item should be ordered. Point di mana material tu kena order lah. Okay. EOQ. Economic order quantity. Apa tu EOQ? The order point establishes the time when an order should be placed, but it does not include the most economic number of unit to be ordered. Nampak? Bila kita tahu order point atau bila kita nak order,
Tapi tak tahu berapa unit kita nak order untuk meminimalkan kos-kos seperti kos untuk simpanan dan kos untuk kita tempah. So, that's why kita belajar EOQ untuk kita tahu berapa kuantiti yang paling sesuai untuk kita order untuk meminimalkan kos carrying dan ordering. Dua lah kos ni, carrying, ordering. Example of ordering cost and carrying cost are as follows. Nampak ni ada contoh-contoh ordering cost. Bila kita nak order barang, antara kos-kos yang terlibat adalah, nampak ini contoh, clerical cost, admin, berkaitan dengan purchasing, accounting and good. That's it. Setup and tooling cost associated with each production run. Nampak, transportation cost, handling charges, telephone and fax charges, postage and stationery. Ini contoh boleh combinekan, dapatkan satu cost. Example occurring cost, holding cost, cost simpanan, cost include space, storage cost, nampak, lighting, rental, equipment cost, bin dan sebagainya, semua Ini semua cost-cost berkaitan dengan carrying cost. Ini semua cost berkaitan dengan ordering cost. Okay, faham kan? Okay. Ordering and carrying cost move in opposite direction, nampak. Bila kita order banyak, so carrying cost akan opposite lah. Okay. Sebagai contoh, the optimal quantity to order at one time is called economic order quantity. EOQ tu maksudnya optimal lah, yang paling terbaik, paling ideal. When the order size that minimize, nampak, total cost, order and carrying cost. Bila kita gunakan EOQ, economic order quantity, kita akan order bahan-bahan pada keadaan di mana kita meminimalkan total ordering cost dan carrying cost. Okay. Stock can be controlled by using following stock level. Nampak, stock level ada EOQ. Kita nak control stock kita ada dua cara. Okay, satu stock level. Stock level ni kita nak tahu berapa maksimum. Okay, berapa minimum. Maksimum stock yang kita perlu ada, minimum stock yang kita perlu tak ada. Bila reorder level, bila kita nak order bersemula. Okay, berapa average level. So ini antara benda-benda yang kamu akan belajar lah. So, EOQ pula economic order quantity lah. Okay, stock control. Bawah stock control ada stock control term. Ini ada terma-terma yang ada. Lead time, procurement time, ada benda yang sama. Ialah period of time between order and replenishment. Okay, maknanya lead time tu ataupun nama lead time. Ini biasa dalam soalan ada. Lead time ni kadang-kadang berkata 2 ke 4 minggu contoh. Sebenarnya bila kita order barang hari ni, barang tu akan sampai dalam masa 2 minggu hingga 4 minggu. Itu maksud dia. Okay, EOQ, economic order quantity, is the order quantity which minimize the balance of cost between carrying cost and ordering cost. Itu maksud EOQ. Okay, faham. Buffer stock ataupun nama lainnya minimum stock ataupun safety stock. So kalau dalam final exam, dalam test, kamu bagi tahu apa tu minimum stock, itu adalah buffer stock lah. Ataupun safety stock tu apa? Itu jawapan dia, a stock allowance to cover error in forecasting the lead time. Okay, maknanya stock allowance lah. Lebihan stok yang kita buat standby untuk cover kalau kita adjust tadi 2 ke 4 minggu tadi terlajak ke 5 minggu. So at least ada lagi barang untuk kita buat production. Maximum level tu apa? Boleh baca sendiri. Reorder level and level of stock which are further replenishment order should be placed. Nampak? Reorder level maknanya keadaan di mana kita perlu order lagi barang untuk elakkan daripada kekurangan lah. Reorder quantity, the quantity of the replenishment order. Frequently but not always the EOQ. Okay. Okay, sekarang kita masuk pada stock level. Ini dah masuk stock level, stock control bahagian pertama lah. Stock level tu apa? Nampak? Stock level kita akan belajar. Reorder level, minimum level, maximum reorder quantity dan average stock level. Habis ini, faham ini, selesai. Okay, senang saja. Tak susah. Always keep in mind, costing MAF 151 senang. Yang jadi susah kalau kamu tak faham. Okay. So the objective of store control is to avoid two situations. Kenapa kita control store? Nak elak dua situasi, which is stock out, kurang stok, dan surplus stock, terlebih stok. Stock out occur due to insufficient of stock keep in store. Nampak? This will lead to stoppage in production and failure to meet the customer demand on time. Kalau stok terkurang, apa akan jadi? Disebabkan oleh apa? Disebabkan stok tak cukup. Stok tak cukup yang disimpan dalam stok, dia akan menyebabkan apa? Production terpaksa stop. Production terpaksa stop, kita tak dapat nak meet customer demand. Okay, itu implikasi dia. Okay, kalau stok kurang.
Kalau surplus of stock atau lebih pula when excess stock are kept in the store, this will increase the storage cost such as rental. Nampak? Bila stok terlalu banyak pun tak boleh juga, sebab apa? Akan melibatkan kos tambahan. Terpaksa sewa tempat lain, terpaksa jaga employ security guard pula jaga dan sebagainya. Atau furthermore, purchase unnecessary stock will lead to capital being tight. Nampak? Bila kita barang banyak sangat, so duit kita tu, capital kita tu tight lah. Barang tak boleh jual lagi kan. So fund could be used in other profitable project. Kita boleh gunakan duit tu untuk projek-projek lain. Okay. So di dalam reorder level, seperti saya maklum kalau keluar reorder level, EOQ tak keluar. So ni dua benda yang penting untuk faham lah. Kamu ada beberapa term yang kamu kena faham dan beberapa formula yang kamu kena ingat. Okay, reorder level, ROL kita panggil, ringkasannya adalah maximum usage times maximum lead time. Dalam soalan kamu tengok berapa maksimum kamu darabkan ni maximum lead time. Contoh 2 ke 4 bulan, 4 minggu. So 4 tu adalah maximum lead time. Maximum usage kita dah menggunakan 1000 ke 10000. So maksimum 10000 lah. Ambil je. Darabkan dapatlah jawapannya. Reorder level bila. Minimum level, reorder level yang kamu kira di atas tadi ni, masukkan dalam formula dia. Tolakkan average usage, darab average lead time. Average usage adalah average penggunaan lah. Kalau 1000 ke 10000 tambah 2 bahagi 2. Kenapa lah average berapa? Average lead time 4 tambah 2 6 bahagi 2. Dapatlah 3. Itu average dia. Okay, maximum level. So minimum dapat minimum level. Kau masukkan dalam formula akan dapat minimum. Maximum level pula macam mana? Reorder level tambah EOQ. EOQ tadilah. EOQ yang diberikan dalam soalan. Kalau ada, kalau tak ada kena kira ikut formula. Reorder level kamu kira pertama tadi. Tolak minimum usage. Darab dengan minimum lead time. Biasanya EOQ dibagi dalam soalan. Okay. So dapat minimum berapa tadi usage? Minimum usage 1000. Minimum lead time 2. Kan? So darabkan. Masukkan dalam formula. Automatik dapat jawapan. Dapatlah maximum level. Average stock level. Maximum yang kamu kira tadi. Dan minimum kamu kira tadi. Bahagi 2 je. Senang. Selesai. Nak kira EOQ, formula dia adalah punca kuasa 2 atau CO ataupun demand. Yang ini demand, ini carrying cost. Ini ordering cost, ini carrying cost. Okay. Ataupun punca kuasa 2 DO bagi C. D adalah demand, O adalah ordering cost, C adalah carrying cost. Okay, samalah. Okay. So dia bagi example pula kat sini, nampak? Nak senang faham. Lepas kamu dah baca, dah fahamkan ni, apa yang saya explain tadi, terus buat soalan ni. Nampak soalan example ni. Ini bukan soalan example biasa ni, soalan final exam lah ni. Lebih kurang je. Cuma dia ringkaskan. Okay. Average usage 100 unit. Nampak dia bagi tahu dah average apa. Kalau tak bagi, kamu kira lah, bagilah. Walaupun tak sama Maksimum 130 tambah 60 jadi 190 bagi 2 jadi 95 kan. So yang ini dia dah bagi ikut soalan. Kalau dah bagi ambil je. Minimum 60, maksimum 130. Lead time 20 ke 26, nampak. EOQ dia bagi dalam soalan. So masukkan je dalam formula tadi. Reorder level adalah maximum usage darabkan maximum lead time. Maximum usage adalah 130, nampak? 130 kali lead time cost menunggu 26 pada tinggi kan. So darabkan 26. Dapat 3380 unit, nampak? Maknanya reorder level pada keadaan 3380 unit. Okay, so bahagian store dah, bahagian purchasing dah kena order barang dah. Same department So maknanya itu indikator dia. So dalam store tengok tinggal 3400 dah kena start dah prepare untuk pembelian barang baru, order. Okay, minimum level nampak 3380 yang kita kira tadi masuk dalam formula. Tolakkan dengan average usage. Average usage dia bagi dah. Kalau tak bagi dulu lah. 100 unit. Darabkan dengan average lead time. Average lead time berapa? 26 tambah 20 bagi 2. Nampak ini. So ini darabkan dapat 2300. Tolakkan dapatlah 1080. So minimum level maknanya paling kurang yang boleh ada dalam store kita adalah 1080. Kalau bawah pada ni akan jadi masalah pada production nanti. Okay, maximum level sama juga ambil ROL dia yang kita kira 3380 yang atas ni. Tambah EOQ atau ROQ. Dia dah bagi 4000 kat sini kan. Masukkan 4000. Tolak minimum usage. Minimum dia adalah 60 unit. Minimum usage. Darab minimum lead time adalah 20. Dapat 6180. So faham ke faham? InsyaAllah faham kan? Okay.
So average stock level kat sini maximum level tambah minimum level yang kita kira atas ni, bahagi 2 je dapatlah 3630. So habis untuk bahagian pertama iaitu stock level. Okay. So next saya akan masuk pada EOQ, Economic Order Quantity. Ini kita tengok kejap lagi sekejap. Kita fokus pada ini. Alright, so EOQ, Economic Order Quantity. EOQ is used to determine apa kegunaan dia, apa kita gunakan untuk apa to determine how much material should be ordered. Nampak? Tadi kita tahu level-level kan, maximum, minimum, average, dan bila kita nak order balik. So bila kita tahu semua tu, kita kena ada maklumat tambahan, iaitu bila kita nak order tadi tu, kita dah tahu berapa banyak nak order level kan, pada kadar 3380 tadi. Tapi bila kata dah sampai tahap tu, kita nak order berapa unit kita nak order untuk meminimalkan kos. Itu soalan kedua kita tahu. That's why kita masukkan dalam stock control. So kegunaannya kita nak tahu berapa unit, how much material should be ordered. Kedua, EOQ is a quantity which is most economic to order. Nampak? EOQ enable us to arrive at the order size that will minimize total cost. Nampak? Stock, nampak? Total cost ni maknanya ada ordering dan holding dengan storage cost. Kat sini nampak? Kos simpanan dengan cost ordered. Itu samalah, holding dan storage sama. So maknanya bila kita gunakan EOQ ni, kita dapat minimalkan total cost. Kedua-duanya lah. Okay. There are 3 methods of obtaining the EOQ. Ada 3 method. Satu, equation ataupun formula. Satu menggunakan formula, kedua menggunakan tabulation, dan ketiga menggunakan graphic method. So ketiga-tiga method ni dibincangkan di dalam buku ni lah. That's why bagus buku ni. So ordering cost CO dalam ni buku tulis CO ataupun boleh tulis O lah. Nah. D demand. CS adalah ataupun carrying cost. Dan buat tulis C carrying cost. So terma dia demand, D simbol dia demand. Amount of production needed in a year, dalam setahun demand dalam setahun. Kalau soalan bagi month, daratlah 12. Kalau soalan bagi days, darat dengan 365. Nak dapatkan setahun. Demand mesti setahun. Senang faham. Okay, kalau pelajar salah faham, demand dia tengok month ambil month je. So habis. Salah semua. Bila salah info kamu ambil, that's why masuk dalam formula akan silap semua sekali. So quantity Q, unit to be purchased. Setiap every single item dalam buku ni bacalah, jangan lepaskan. Number of order D divide by Q. Number of order apa? D bagi Q. Demand bagi quantity. Dapatlah berapa banyak kali kita order. How many time order are made in a year? Dalam setahun berapa banyak kali kita order. Average stock adalah Q bagi 2. Q dah quantity tadi Bagi 2. Quantity ordered bagi 2. Itu je. Average stock value. Average stock adalah Q bagi 2 tadi ni. Ini darat dengan CU. Sehingga cost per unit. Dapatlah. Annual order cost. D bagi ke demand bagi dengan quantity, daratkan CO. Ordering cost. Annual storage quantity tadi, darat dengan carrying cost. Dapatlah. Okay, per unit. Ni per unit. Average stock, storage cost per unit. EOQ is when the total cost of ordering and storing cost are equal. Nampak EOQ dah kat sini. Okay. Example, forecasted demand. Kita anggapkan demand sebulan adalah 1000. So kalau 12 bulan, 12,000. Daratkan 12 kan demand. Dapat check demand. Order cost 350. So ordering cost dia 350. Cost per unit dia RM8. Carrying cost adalah 15% daripada RM8 daripada unit cost. Nampak? So 15% kali dengan RM8 kamu akan dapatlah RM1.20. So dapatkan dulu information maklumat. Ini example contoh. Using formula equation method find EOQ. Nampak? Gunakan formula cari EOQ. So nak cari EOQ guna formula, kamu kena gunakan 2 DO ataupun tadi kan C carrying cost. So 2 demand. Demand dah dapat dah 12,000 tadi kan. So 2 darat demand 12,000. Ordering cost 350. Bahagi dengan C dan RM1.20. Punca kuasa 2. Dapat tak? Dapat 2, 6, 4, 6. Sama lah. So just masukkan. Kalau gunakan equation mudah. Kamu dah kena ada info berkaitan dengan inilah. Okay. Dapat info ni masukkan, dah dapat ni. So nampak. Selesai menggunakan formula.
So assumption di bawah EOQ ni, di belakang EOQ ni adalah demand mesti sama, constant. Carrying and ordering cost constant, unit price constant, quick delivery. Nampak? 3 constant, 1 delivery. Demand, carrying, unit price constant, delivery quick. Itu EOQ berkaitan dengan formula. Mudah kan? So tadi tengok soalan, tak faham lah. So EOQ ni apa semua. Alamak, baca, bila dah belajar, so automatic faham. Auto faham nampak Sekejap lagi auto faham. Tapi kena nak faham lebih lanjut lagi, nak faham dan save dalam mind kamu, kena buat latihan. Okay, tak boleh kita tak boleh tengok saja. Memang kita rasa dah faham, tapi bila kita buat, kekok. So kena buat sampai kamu lancar. Okay. So tabulation method. Tadi menggunakan formula. Sekarang tabulation. Find the EOQ using tabulation method given the number of order is 1, 2, 3, 6 dan 8. Ni kalau kata soalan minta macam ni, dia bagi ada order number kan. Ada order size dia bagi 1, 2, 3, 6 dan 8. So bila bagi macam ni, ini maknanya soalan berkaitan tabulation. Kena buat table. Okey. Table ni nampak dia ada format dekat sini. Okey. So table sama juga, demand tadi 12,000 kan. So 12,000 table kolom pertama Okay, dia punya kolom pertama ni, kolom pertama, row pertama ni adalah demand. Sama je. So demand masukkan semua. Maknanya semua kita perlukan 12,000 unit. Sebab apa? Setahun. Demand per year. So nak tahu berapa banyak kolom nak buat. Berapa banyak kolom nak buat ni, row dah ada kan. Kolom nak buat, kena tengok. Kuantiti yang diberikan 1, 2, 3, 6, 8. 1, 2, 3, 6, 8 ada 5 kan. So that's why 1, 2, 3, 4, 5. So 5 kolom. Ikut soalan. Soalan bagi 4 lah kolom. Tapi apa pun demand first. Lepas tu number of order. 1, 2, 3, 6 dan 8. Lepas tu ada order size lah. C, A, B, C. C dia order size. Order size maknanya kalau katakanlah demand kamu 12,000. Kamu order sekali. Order size kamu sekali order adalah 12,000. 12 bagi 1. Ini order size dia 12 bagi 2 dapat 6. 12 bagi 3 dapat 4. 2 bagi 6 bagi 2 dapat 2. 12 bagi 8 dapat 1.5. So faham ke faham? Faham kan? So ada kat sini berkata B bahagi C. B darab C nampak? B darab C nampak? Ini sebenarnya B bahagi Sorry silap. Ini B bahagi Order size ni B bahagi. Ni A bahagi ni akan dapatlah ini. Okey. Nampak? Nak dapatkan ini adalah ini formula dia. A bahagi B bagi C dapat. Okey. So ini B darab C ni B darab C dapat. Number order ni. Okey. So nak senang faham, nak tahu ini senang je 12,000 bagi 1 dapatlah ni. Jadi kalau 12,000 order 2 kali dapat 6. Sekali order berapa banyak? 6,000 lah. 12,000 order 3 kali, sekali order 4,000 lah. Ni bagi ni lah 4. 12,000 order 6 kali, sekali order 2,000 lah. 12,000 8 kali order, maknanya sekali order 1,500. Itu kena faham. So average stock. Average stock adalah order size Q ni C bagi 2. Okay. D ni maknanya C bagi 2. Ini bagi 2. Silap ni C bagi 2. So ini formula kan. Ini adalah A bagi C. Sorry. A bagi C. Okay, number of order ni dia bagi dalam soalan, tak payah kira apa-apa lah. Lepas tu ini average stock, maknanya average stock adalah ini bahagi 2. C bahagi 2. Okey, ada faham balik lah. Ini C bahagi 2 dapatlah ni. Okay, average stock value. Okey, average stock value ni sebenarnya tak perlu pun nak faham. Tak perlu ada pun dalam ni. Ini sekadar kefahaman tambahan lah. So tak perlu, abaikan. So dalam skema jawapan tak ada yang ni. Dia cukup sekadar sampai D ni. Lepas tu terus skip ke F, G dan H. Okey. So dah dapat ini, 2 ni kan. So kamu terus pergi pada annual stock storage cost. Annual storage cost adalah macam mana dapat 7,200 ni? Maknanya kamu ambil ini average stock darab dengan carrying cost dia. Carrying cost kita dah kira tadi kan, carrying cost kita dapat berapa? RM1.20 carrying cost kan. So ambil tadi 6,000 kali RM1.20. Kamu akan dapatlah 7,200. Cuba kira.
Okay. So ambil masa masa jangan risau. Ambil masa cuba kira. Buka kalkulator kamu. Kan. So ambil 6000 darab dengan 1.2. So kamu akan dapatlah jawapannya. Okay. Sama juga dengan 3000 ni. Okay, ini tak payah ingat pesanan saya, pesanan pelanggan ni, abaikan yang ini, jangan faham langsung pun tak apa. Nanti kamu keliru. Okay, terus pergi D, pergi pada F. F ni adalah E. So 6000 darab 1.2 dapat 700. 3000 darab 1.2 dapat 3600. 2000 darab 1.2 dapat 2400. 1000 kali 1.2 dapat 1200. 750 kali 1.2 dapat 900. Okay. So dapat ni annual storage cost. Ni kos penyimpanan setahun lah maksudnya. Annual ordering cost senang. Okay. Berapa kali kamu order tadi? Satu kali order kan? Darabkan dengan ordering cost kamu. Ordering cost kamu sekali order 350. Kan? So satu kali 350 dapatlah 350. 2 kali 350 apa? 2 kali order kan? 700 ringgit. 3 kali order. 6 kali 6 kali 150 dapat 350 dapat 2100. 8 kali 350 dapat 2400. Okay, lepas tu tambahkan annual storage cost atau carrying cost ni, total carrying cost ni 7200 tambah 350 kamu akan dapat 7550 dapat total cost. Okay, ini pun tambah, ini tambah ni dapat ni, tambah ni dapat ni, tambah ni dapat ni, tambah ni. So dalam keseluruhan total cost ni table kan, kamu tengok mana yang paling rendah. So antara semuanya kamu tengok yang lowest adalah 3300 kan, itu lowest. So dekat sini dah kita cari EOQ dia. EOQ adalah kuantiti dia. Ingat EOQ bukannya RM. EOQ adalah quantity. So kita pergi terus tengok quantity adalah 2000. Order size dia 2000 unit. So maknanya EOQ of order quantity will at the lowest storage cost and ordering cost. EOQ is at 2000 unit where the lowest total cost of 3300 and number of order is 6 times. Ini cara kamu nak explain EOQ ni So begitulah nak cari EOQ. Cuba fahamkan, kena buat tak tahu Alright. So terusnya kita pergi pada graphic method. Graphic method depend on the tabulation method for the data to be plotted to the graph. Okay, graphical method ni senang je. Sebenarnya kadang-kadang kita dah ada semua kan. Kita dah jawab semua. Dia minta kamu draftkan graph. Draft saja. Draftkan. Kena baris lah kan. So di bawah ni adalah quantity. Di atas ni ada RM. Price. So EOQ dia adalah dekat mana? 2000 tadi kat sini. So kamu kena naikkan satu kat sini, turunkan satu di sini dan turunkan satu di sini, total cost. So ini adalah EOQ. Hasil persilangan dia ni adalah EOQ. Ni cost dia adalah 3300 tadi. So sketch macam ni je pun. Labelkan quantity, labelkan price, kan? Labelkan EOQ kat sini. Anda dapat markah full. Itu saja. Okay. So habis untuk stock control. Daripada teori sehingga stock control. Okay. Lepas tu kita akan masuk stock valuation. Dalam video seterusnya saya akan masukkan stock valuation. Sengaja saya asingkan supaya kamu tahu beza antara stock control dan stock valuation. So diharap kamu fahamkan soal kefahaman kamu ni. Kamu fahamkan dahulu teori-teori ni. Fahamkan dahulu just in time tadi kan. Fahamkan juga chapter-chapter berkaitan just in time tadi. Kefahaman. Lepas tu fahamkan teori. Fahamkan stock control. Ada stock level. Ada stock valuation. Lepas tu buat latihan. Okay. So apa pun good luck. All the best. So kita habis satu part. Iaitu part bahagian. Bahagian mana tu? Okay, simpan kamu. Di bahagian sini. Okay, sekarang kita masih saya hutang kamu stock valuation dalam next video lah. Okay, so itu saja. Good luck and all the best. Stock keeping, stock take ni semua boleh tengok dalam chapter 2 ada kan. Saya terangkan sebelum ni. GIT pun tengok dalam chapter 2. Fahamkan, tak faham tambah lagi kefahaman kamu dengan slide yang ada lah. Alright. Itu saja. Assalamualaikum. Good luck and all the best semua